A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung kita kepada siri yang kelima, Tafsir Sufi, Tafsir At-Tafsiru Bahrul Madid fi Tafsiri Quran Majid li Ibnu Ajibah Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fi Quran Azim, surah Al-Baqarah. Sebelum itu kita lihat sedikit beberapa faedah daripada surah Al-Baqarah. Qala sayyiduna Aliyun karramallahu wajhah awwalu suratin nuzilat bil Madinah suratul Baqarah. Telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, surah yang pertama yang diturunkan di Madinah ialah surah Al-Baqarah. Wa fiha 6,111 kalimah. Surah Al-Baqarah ni mempunyai jumlah hurufnya ialah 1121 dan jumlah ayatnya ialah 286 ayat. Dan berkata sebahagiannya adalah 287 ayat. Dan sedikit faedah daripada Al-Quran, daripada surah Al-Baqarah juga ialah barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah pada siang hari di rumahnya, maka tidak akan dimasuki oleh syaitan selama 3 hari. Barang siapa yang membacanya pada waktu malam, maka tidak akan dimasuki oleh syaitan selama 3 malam. Fiha, dan di dalam surah Al-Baqarah ini juga mempunyai penghulu bagi segala ayat, iaitu ayat Al-Kursi. Seterusnya kita masuk pada surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Wa qad haratil unqul fi rumuzil hukama fa kaifa bil anbiya. Maka telah menjadi hairan di dalam rumus orang-orang hikmah, apatah lagi bagi seorang anbiya, dan apatah lagi bagi para rasul yang diutuskan, dan apatah lagi bagi penghulu bagi segala rasul. Fa kaifa yatma'u ahadun fi idraki haqa'iqi rumuz rabbil alamin. Bagaimana ada orang-orang yang mana sanggup untuk mendapatkan hakikat akan rumus daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Siddiq radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, fi kulli kitabin sirrun wa sirru Qur'ani fawatihus suwar. Bagi setiap ayat kitab itu mempunyai rahsia-rahsianya tersendiri, dan rahsia Al-Quran ialah pada permulaan surah. Intah fama'rifatu asrari hadhil huruf la yaqifu 'alaiha illa safwatu min akabirul awliya. Dan mengetahui akan rahsia bagi huruf-huruf pada fawatihus suwar tidak berlaku, tidak terhenti di atasnya kecuali mereka yang terpilih daripada golongan akabirul anbiya, daripada golongan pembesar daripada golongan wali. Wa kullu wahidin yalma'u lahu ala qadri safa'i syurbihi. Dan bagi setiap mereka menelan sekadar manakah
sekadar manakah bersihnya atau heningnya minuman mereka. Wa aqrabu ma fiha annaha asya'un aqsamallahu biha li syarafiha. Dan yang paling hampirnya untuk kita faham bahawasanya fawatihus suwar ni adalah Allah bersumpah dengan fawatih ataupun pembuka bagi surah itu kerana kemuliaannya. Faqila innaha mukhtasaratun min asma'illahi ta'ala. Dan ada yang berkata fawatihus suwar merupakan jumlah ataupun ringkasan daripada nama-nama Allah. Nah, itu antara yang dikatakan ataupun yang terangkan sedikit faedah mengenai fawatihus suwar. Wa inda ahli isyarah yaqul haqqu jalla jalaluhu. Dan di sisi ahli isyarat ataupun golongan tasawuf, yang dimaksudkan dengan alif lam mim itu ialah berkata Allah Subhanahu wa taala, alif bermakna afrid sirraka ilayya. Tunggalkan rahsiamu untukku. Maksudnya batinmu itu hanya kepada Allah semata-mata. Infiradul alif an sa'iril huruf. Dan tunggal ataupun menyendirinya huruf alif itu daripada segala huruf. Kalau kita lihat huruf alif ni, dia tidak berada di awal, dia hanya boleh dihubungkan saja. Tengah pun tak boleh duduk. Sebab itulah maksud alif itu ialah tunggalkan, sendirikan rahsiamu itu hanya kepada Allah semata-mata. Wallam layyin jawarihaka liibadati. Dan lam pula lembutkan akan jawarih, anggotamu untuk beribadat kepadaku. Wal mim aqim ma'i yamhu rusumaka wa sifataka uzayyin safa'il unsi wal qurbi minni. Mim pula maksudnya adalah dirikan dirimu bersama-samaku dengan menghilangkan akan tandamu. Maksudnya fanakan dirimu, biarmu benar-benar duduk bersama aku. Bersama aku, menghilangkan segala yang ada di sekelilingmu. Jadi bila kamu tunggalkan rahsia hatimu itu, maka sebenarnya kamu telah fana dan kamu telah binasa di dalam keadaanmu kamu hanya dengan Allah Ta'ala ketika itu. Maka ketika itu Allah Ta'ala akan menghiasi akan batinmu itu dengan ketulusan jinak dan juga dekatnya kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Sa'labi. Qultu wal azhar annaha hurufu tushirul awalim as-salasah. Itu bagi Sa'labi. Tetapi bagi Syekhul Musannif, bagi Sayyid Ibnu Ajibah, dia kata huruf alif lam mim itu sebenarnya menunjukkan kepada alam yang tiga. Fal arifu li wahdati zat fi awalimil jabarut. Huruf alif tu ialah ketunggalan zat pada alam jabarut, alam yang tertinggi. Maksudnya setelah kita bincang pada semalam, alam ni terbagi pada 4 sebahagian kata. Tapi bagi Syekh Ibnu Ajibah, dia kata alam ini terbagi pada 3. Alam yang mana? Alam yang ditajalli, yang jelas nampak. Yang penzahirannya 3. Alam satu lagi, alam lahut tu, ia adalah semata-mata Allah SWT ketika itu. Jadi alam yang nampak, alam yang mana ada bekas ataupun dipanggil alam pada sifat ma'ani ni ialah alam jabar. Dan situ itulah huruf alif. Ni rumus ni ialah tanda ataupun alamat.
Walam lizuhuriha lizuhur asrariha fi alamil malakut. Manakala lam pula adalah zahir daripada ketunggalan zat itu pada alam malakut. Lepas daripada Allah mentajallikan akan zatnya, lepas tu di zahirnya akan kesan-kesan daripada sifatnya, maka kesan-kesan atau bekas daripadanya itu berada pada alam malakut. Hak ni bagi hak kita tak boleh fikir belakang ni. Kalau nak tahu, kena masuk alam tasawuf sendiri. Barulah kita faham yang mana yang dikatakan penzahiran pada alam malakut. Saya hanya baca saja. Wal mim lima isarayani amdadiha fi alamir rahmut. Manakala huruf mim pula ialah iaitu saraya ni berjalan. Berjalanlah pengembangan yang kita bincang sebelum ni, iaitu daripada Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman ialah ijad, itu pada alam malakut, manakala Rahmut ataupun dipanggil sebagai Al-Imdad. Al-Imdad ni pengembangan. Pengembangan daripada satu menjadi banyak. Inilah pada huruf, pada rahsia ataupun rumus pada huruf mim. Lisarayani amdadiha fi alamir rahmun. Alam yang kita hari ni lah alam mulki. Wasad ataupun di antara malakut dan juga alam mulki ni ada satu lagi dipanggil sebagai alam rahmut. Alam rahmut, alam yang mana turunnya akan belah kasihan Allah Ta'ala. Wasad, ni bagi alif lam sad. Li zuhuri tasarrufiha fi alamil mulki. Dan sad pula ialah zahirnya akan kekuasaan, kita sebut mudahnya, kekuasaan Allah pada alam mulki. Kalau kita bincang tadi lah, daripada kita nampak hanya pokok, kita kena nampak juga siapakah yang menjadikan pokok. Itulah dipanggil zahir akan kekuasaan ataupun pengendalian Allah Ta'ala. Kita nampak pokok dan juga siapakah yang menjadikan pokok itu. Wa kullu harfin min hadhihi ar-rumuz yadullu ala zuhuri athari zat fi alam syahadah. Dan setiap huruf itu merupakan tanda-tanda menunjukkan ada kesan daripada zat pada syahadah. Kita nampaklah, contoh kita nampak ada pokok, maka kita tahu ada orang, ada zat yang menjadikan pokok. Itu kesan dia. Alifu yushiru ila sarayanil wahdah fi mazahil akwan. Dan manakala huruf alif itu pula, kalau kita bincang mim, alif itu ialah menunjuk pada sarayanil wahdah, bagaimana konsep ketunggalan itu mengalir pada zahirnya alam ini. Hak kita nampak alam ni sebenarnya ada kesan daripada zat, yang kesan daripada kejadian yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata jadi. Sebab orang falsafah dia kata alam ni jadi sendiri. Tetapi bagi orang ahli tauhid, kita orang Islam, kita kata adanya ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Manakala lam menunjukkan fayadani anwaril malakut min bahril jabarut. Manakala lam ni menunjukkan limpahan akan cahaya malakut daripada lautan Jabarut. Jabarut ini ialah yang kita bincang malam pun hari ni ke, ialah penzahiran daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, qudrat, iradat dan seterusnya lah, sifat ma'ani.
maka lam itu ialah limpahan daripada alam jabarut membawa kepada alam malakut. Wal mim yushiru ila tasarrufil mulki fi alamil mulki. Manakala mim pula ialah daripada jabarut pergi pada malakut, daripada malakut maka dilimpahkan kepada bagaimana penguasaan Allah Ta'ala pada alam mulki, pada alam yang kita nampak ni. Maka kita nampak sebenarnya dia berlapis lah sebenarnya daripada alam hari ni kepada alam malakut, pergi kepada alam jabarut. Itu pada konsep teori. Konsep teorinya tu. Jadi sebab itulah di antara kita dengan alam malakut ada dinding-dindingnya dipanggil hijab, dan di antara alam jabarut, alam malakut pula ada lagi dinding-dindingnya dipanggil sebagai hijab. Di antara malakut dan juga jabarut. Jadi yang boleh membawa kita daripada alam mulki kepada alam malakut dan seterusnya alam jabarut ialah dengan bimbingan daripada guru yang mursyid. Hak tu kena ingat betul-betul. Bukan pergi dengan main pergi saja ataupun dengan hanya zikir saja, tak. Dengan bimbingan daripada guru yang mursyid, barulah kita insya-Allah dibimbing dan dipimpin hingga kepada kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya. Wa ka'anna al-haqq ta'ala yaqulu hadzal kitab alladhi tatlu ya Muhammad huwa fa'idun min bahril jabarut ila alamil malakut wa min alamil malakut ila ar-rahmut thumma nazala bihi ruhul amin ila mulki wasyahadah fala yanbaghi an yartaba fihi. Maka sebenarnya bila kita kata Al-Quran ni sebenarnya ialah limpahan daripada alam jabarut, yang mana daripada kalamullah Subhanahu wa taala pergi kepada melimpah kepada alam malakut, dan daripada alam malakut melimpah kepada alam rahamut, dan daripada alam rahamut maka diturunkan dengannya ruhul amin iaitu Jibril kepada alam mulki wasyahadah dipanggil sama dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah begitu maka tidaklah sayugianya kamu semua merasa ragu-ragu dengan Allah, dengan Al-Quran. Itu sepatutnya bukannya daripada Muhammad, daripada satu daripada dia ada peringkat-peringkatnya. Sebab itu kita kata kalamullah Al-Quran ni daripada Lauh Mahfuz pergi pada sama dunia, daripada sama dunia pula turun kepada dunia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal kitabu la raiba fihi qultu ar-raib yakni taharrukul qalbi wattirabu bihi bisyukuki wal awham. Yang masuk ragu-ragu ni ialah hati tu bergerak-gerak, bergoncang-goncang kerana syak dan juga waham. Maka yang berlawan dengan perkataan raib ialah at-tama'ninah bisukun ilal haqqi 'ala dawam, yang dinamakan sebagai tamakninah ataupun merasa tenang diri ni sebenar-benarnya ialah ketenangan dengan tenang, dengan merasa tenteram dengan ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala atas jalan sentiasa. Bukannya hari ni saja, sebab apa hari ni seronok maka hari ni yang kita rasa tenteram, esok tak. Tu bukannya orang yang tamakninah, orang yang merasa ketenteraman, orang yang merasa ketenangan, tak. Yaqul haqqu jalla jalaluhu ya ayyuhar rasulul mustafa wan nabiyyul mujtaba dalikal kitab alladhi anzalnahu alayka min jabaruti qudusina wa malakuti izzina. Berkatalah Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya yang dipahamkan daripada zalikal kitab la raiba fi, wahai rasulku yang terpilih dan nabi yang terpilih jugalah, mustaba ni.
Zalikal kitab, dan itulah kitab iaitu Al-Quran yang kami turunkan ke atasmu, ialah bukannya daripada pihak nafsu ke, tidak, tapi daripada alam jabarut, alam jabarut, yang mana jabarut itu ialah suci. Wa malakut, dan juga daripada jabarut turun kepada malakut, dan malakut itu pula ialah tandanya akan kemegahan kami. Jabarut yang menunjukkan ke atas kesucian kami, kesucian aku, maksudnya kata begitu. Manakala malakut ialah tanda pada kebesaranku. La raiba fihi annahu min indina, iaitu sesungguhnya bahawasanya Al-Quran itu tidak ada ragu-ragu di dalamnya, kerana ianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman irtaba fihi aw nasabahu ila ghairina faqad istahaqqal 'abdu faqad istahaqqal bu'du min sahati rahmatina. Barang siapa yang ragu-ragu di dalam Al-Quran ataupun menisbahkan selain daripada Allah Ta'ala, maka sungguh dia jauh daripada rahmat kami. Wahallat alaihi syadaidu nikmatina, dan juga ia berhak untuk menerima pembalasan daripada kami. Itu yang dimaksudkan dengan zalikal kitabul la raiba fih. Hudan lil muttaqin, qultu hudan khabarun am mubtada mudmarun atau mubtada bitaqdimil khabar. Ai huwa hadin lil muttaqin. Hudan tu ialah khabar bagi mubtada yang mana tersembunyi ataupun dipanggil mubtada mustatir. Takdiruhu huwa. Takdirnya ialah huwa. Huwa huda. Huda tu ialah khabar am mubtada mudmar atau mubtada bitaqdimil khabar, yang mananya takdir dia ialah huwa hadin. Itu sebenarnya huda tu maksudnya ialah khabar am mubtada. Wal huda wal irsyad wal bayan, yang dimaksudkan dengan huda ialah petunjuk dan juga keterangan. Wa maknahu ad-dilalah al-muwassalah ilal haq, maksudnya adalah dalil yang petunjuk yang menyampaikan kepada kebenaran. Wal muttaqi, orang bertakwa ni siapa dia? Man ja'ala bainahu wa baina maqtillahi wiqayah. Orang yang menjadikan di antaranya dan juga di antara kemurkaan Allah itu ada pelindungan. Maka baginya 3 darjat. Nak sampai kepada al-muttaqin atau takwa ni ada 3 darjat. Iaitu pertama, hifzul jawarih minal mukhalafat, menjaga akan anggota badan daripada melanggar keperintah Allah. Wa hifzul qulub anil masawi wal hafawat, dan menjaga hati daripada segala kesalahan. Daripada kesalahan. Maksudnya jangan ada sifat mazmumah yang ada dalam hati. Hifzus sarair minal wuqufi ma'al mahsusat, dan menjaga rahsia hati dan rahsia dalaman, rahsia batin itu daripada berdiri dengan apa yang dirasa. Jangan bila mu rasa mu dapat ilham ke, mu dapat apa, karamah, mu rasa karamah, mu jangan terhenti di situ. Kalau mu terhenti di situ, maka kamu sememangnya sudah jauh daripada nak jadi orang bertakwa. Orang takwa ni orang yang menjalani jalan Nabi SAW. Sama juga yang kita bincang tadi tentang as-siratal mustaqim. Jadi orang bertakwa dia bukan terhenti. Contohnya bila pada alam mulki, tiba-tiba dia mendapat kelebihan, dia boleh terbang ke ataupun jalan atas air ke. Lepas tu yang kedua pula, dia pada masuk alam malakut, dia boleh nampak segala alam gaib, maka dia pun terasa terhenti. Dia terhenti sebab dia rasa seronok dah. Kalau begini, orang ni sudah tuh daripada jalan tarikat. Orang ada masalah gangguan sedikit. Fal ula limaqamil Islam, yang dimaksud
dan dengan menjaga diri daripada melakukan akan larangan Allah ni, inilah maqam Islam. Manakala menjaga hati daripada segala kesalahan ataupun daripada bisikan-bisikan bisikan syaitan, maka dia jaga, dia muraqabah, dia hati-hati, di hati dia terpaling lain pada Allah Ta'ala. Maka ini pada maqam iman. Dan maqam yang ketiga, menjaga batin ataupun menjaga rahsia dalaman itu, inilah yang dikatakan maqam ihsan. Wa ilaihim tawajjahal khitab biqaulihi ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Orang sebenar-benar bertakwa ni adalah orang yang menjaga rahsia dalamannya daripada terhenti daripada contohnya kalau dia diberikan rezeki untuk kasyaf, maka dia pun duduk galik ya. Jadi galik di situ ataupun asyik di situ, akhirnya dia lupa tujuan akhirnya adalah ma'rifatullah, maka dia sudah tergelincir. Na'udzubillah min zalik. Yaqulul haqqu jalla jalaluhu kitab alladhi la yaqrubu sahatuhu syakkun wala irtiyab. Jadi dalam kitab ni, kitab itu ialah yang tidak ada padanya syak ataupun ragu-ragu. Huwa ainul hidayah li ahli tuqa min zawil albab. Dan itulah sebenar-benarnya hidayah. Hidayah ni siapa? Ialah Al-Quran. Al-Quran itulah sebenarnya hidayah bagi mereka yang bertakwa, yang mempunyai fala yazaluna yataraqqawna bihi fil maqamat wal ahwal hatta yasma'uhu minal kabiril muta'al bila wasil tablighin wala irsal. Maka dia sentiasa mendaki akan maqam, daripada naik dia akan naik satu dia punya ahwal dan juga maqam, sehingga akhir sekali dia dapat sendiri akan Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ilham. Hak ni jangan kita sebagai orang awam ni kita kata macam mana je orang wali dulu dapat begini. Jadi kita serah sajalah kepada mereka. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kita menyerahkan akan apa yang mereka perolehi itu, mudah-mudahan kita insya-Allah diberikan rezeki, akan dapat juga seperti mana yang diperolehi oleh mereka dahulu. Itu yang kita kata tadi, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita tak dapat, jadi kita serah sajalah pada mereka. Mudah-mudahan kita pun juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ja'far as-Sadiq, telah berkata Ja'far as-Sadiq, wallahi laqad tajallallahu li khalqihi fi kalamihi walakin la yash'urun. Demi Allah, sungguhnya Allah telah menzahirkan bagi hambanya pada kalamnya, tetapi mereka semua tak sedar. Nah, sebenarnya yang berkata dan apa yang dikata itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Faham molek tu? Bahagian hak rendahnya adnaha ay yaqdirul abdu ka'annahu yaqra'uhu 'ala Allah waqifan baina yadayhi wa huwa nazirun lahu wa mustami'un minhu fayakunu haluhu as-su'al wat tamalluk wat tadarru' wal ibtihal. Maka golongan hak antara yang terbaik bagi mereka yang membaca Al-Quran, iaitu bila dia baca Al-Quran seumpama dia membaca di hadapan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala melihat akannya dan mendengar daripadanya. Fayakunu haluhu as-sa, maka terjadilah bila dibaca Quran seumpama dia menyual, dia rindu dan dia tunduk dan juga dia merintih atau minta dengan Allah Ta'ala.
Hak ni hak sekurang-kurangnya kita, kalau kita boleh rasa hak ni, alhamdulillah. Bagaimana kita baca Quran? Contoh kita baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Bagaimana kita membaca di hadapan Allah Ta'ala. Hak tu yang dipanggil sebagai maqam ihsan. Ka'annaka tarahu. Okey. Wasaniyah ayashhada biqalbihi ka'anna Allah Ta'ala yukhatibuhu bi alfazihi wa yunajihi bi in'amihi wa ihsanihi. Famaqamu al-haya' wa ta'zim wa isra' wal fahm. Seumpama yang kedua ialah dia memandang dengan hatinya Allah Ta'ala berbicara dengannya dengan menggunakan lafaznya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seumpama dia tengok akan Allah Ta'ala sedang berbicara dengannya. Wasal satu an yara fil kalami al-mutakallim fala yanzuru ila nafsihi wala ila qiraatihi bal yakunu faniyan an nafsihi ghaiban fi shuhudi rabbih lam yabqa lahu an nafsihi ikhbaran wala ma'a ghairillahi qarar. Dia tak nampak lagi akan kalam orang yang berkata-kata, dan dia tidak lagi memandang pada dirinya dan bukan pada bacaannya, tetapi dia fana akan dirinya, ghaib daripada memandang akan Tuhannya. Yang ada ketika itu hanya siapa? Inilah kesudahan pun tauhid yang sebenar-benarnya. Dia tak nampak lagi. Inilah dipanggil sebagai maqam syuhudu wahdah fil wahdah. Dia tidak memandang yang lain, dia pandang hanya akan dirinya sahaja. Dan ini adalah bukannya dibuat-buat, kena faham betul. Tak boleh kata saya nak buat begini, maka saya nampaklah saya jadi Tuhan. Tak. Ini ialah sebab dia terlalu rindu pada Allah, maka dia asyik. Akhirnya dia tak nampak lagi dia yang membaca, dia tak nampak lagi siapa yang dibaca dan lain-lain. Fal'ula li ahli al-fana' fil af'al. Orang yang baca seumpama dia baca di hadapan Allah Ta'ala itu ialah mereka yang fana' fi tauhidil af'al, yang telah asyik ataupun telah hancur akan dirinya pada tauhidul af'al. Dia nampak perbuatan itu dari mata. Wasaniyah li ahli fana' fi sifat. Manakala bahagian yang kedua ialah seumpama dia melihat Allah berbicara dengannya, ialah maqam bagi mereka yang fana' bis sifat, tauhidus sifat. Wa wasalisah li ahli al-fana' fi syuhudid dzat radhiyallahu anhum wa hasyarana ala manahijihim amin. Dan yang ketiga, orang tak nampak diri dan juga tak nampak yang lain, maka inilah dipanggilkan sebagai fana pada memandang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala menghimpunkan kita semua jalan-jalan mereka, insya-Allah. Summa wasafal muttaqina alladhina khassu bi hidayati kitabihil mubin bi salasati awsafin. Maka seterusnya disifatkan siapakah dia orang bertakwa, maka dikhususkan untuk mendapat hidayah daripada kitabullah ni. Orang yang mendapat hidayah daripada kitabullah ni sebenarnya ada 3 golongan. Kena dengar betul-betul. Siapakah dia orang yang mendapat hidayah daripada kitabullah? Faqala yu'minuna bil ghaibi. Pertama, wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah 3 golongan, 3 kita menjadi orang bertakwa yang dikhususkan mendapat hidayah daripada Al-Quran Al-Karim, iaitu qultu hadhil awsafu mammanu salasatu a'malin. Daripada ayat ni ada 3 amalan yang mana terkandung bagi mereka yang muttaqin. Al-awwalu amalun qalbiyyun wa huwal iman. Pertama, amalan hati iaitu iman. Wasani amalun badaniyyun wa huwas salah. Iaitu amal yang membentuk anggota badan, iaitu solat. Ini ialah rumus. Allah Ta'ala ni dia bawa dengan satu umum, perkara umum
yang mana bila dibawa dengan umum tu kita faham ada kategorinya, ini kategori. Jadi hak mana amalan-amalan yang lain yang duduk di bawah kategori itu kita buat berlakulah. Contohnya kalaulah amalan badaniyun, contohnya solat tu adalah amal bentuk badan, maka di bawah daripada ni contohnya zikir ataupun jihad fisabilillah, itu tergolong di bawah golongan yang kedua, amalan badan. Wasalis amalun maliyun wa huwa al-infaq fi sabilillah wa hadhihi al-a'malu hiya asas at-taqwa allati taduru 'alayha. Jadi nak jadi sifat orang bertakwa ni dia ada amalan. Amalan pertama amalan dipanggil amalan hati, iaitu iman, dan termasuk jugalah yang lain-lain. Termasuknya sifat mahmudah dan lain-lain. Dan juga kedua ialah amal bentuk anggota badan, contohnya sembahyang dan sebagainya, haji, umrah. Dan yang ketiga amalan yang berbentuk keuangan, contohnya menderma di jalan Allah Ta'ala. Termasuklah yang lain-lain, contohnya sedekah ke. Jadi inilah asas takwa yang mana berlegar-legar di dalamnya. Jadi nak jadi orang yang benar-benar yang bertakwa ni, tiga amalan ni kita kena tahqiq, kita kena betul-betul kena buat. Okey. Ammal amalul qalbiyyu, adapun yang dikatakan sebagai amalan hati ialah fahwal imanu awalan wal ma'rifatu saniyan. Dan dikatakan amalan hati ni ialah dua perkara yang biasalah kita bila orang tasawuf ni, bila dia cakap tentang amalan hati, ada dua perkara penting. Pertama ialah iman, yang kedua ialah ma'rifah. Ma'rifah ni ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Famadamal abdu mahjuban bishuhudi nafsi mahsuran fil akwani wa fi haykali dhati fahuwa mu'minun bil ghaibi yu'minu biwujudil haqqi ta'ala wa bima ukhbira bihi min umuril akhirah yastadillu biwujudi asari alaihi. Fa idza faniya an nafsi wa talattafat da'iratu hissihi wa kharajat fikratuhu an da'iratul akwan ufdiya ila syuhudi wal ayan. Maka yang dikatakan selama mana hamba itu terhijab dengan memandang dirinya, terpenjara dengan alam sekeliling, dan juga di dalam hatinya ataupun di dalam dirinya itu akan dia hanya terpenjara diri, dia tak keluar. Dia hanya melihat alam sekeliling, dia nampak alam sekeliling sahaja. Kalau dia tengok orang, nampak orang sahaja, maka orang ini ialah mukmin bil ghaib. Dia ialah orang yang beriman dengan perkara ghaib. Dia tak nampak ghaib. Ghaib ni apa? Ghaib ni ialah perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi bila terhijab, dia hanya nampak yang kasar-kasar. Contohnya kalau nampak pokok-pokok saja, dia tak nampak akar yang di sebalik daripada pokok, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ialah dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan apa yang dikhabarkan kepadanya daripada perkara-perkara gaib, contohnya akhirat, kiamat, syurga, neraka dan lain-lain. Dia hanya beriman dengan perkara-perkara tersebut yang menunjukkan kepada kewujudan kesan dari ke atasnya. Tetapi faidha faniya an nafsihi, tetapi apabila dia fanakan, dia hilang, maksudnya dia fana, berasa dia hancur, dia tak nampak dah yang lain. Bila dia sudah beramal ikut jalan Syekhul Mursyid, dia ikut jalan yang telah dibawa oleh Syekh Mursyid, akhirnya dia pun fana daripada melihat dirinya, maka dia keluarlah daripada penjara dirinya, maka dia telah dilimpahkan kepada syuhud wal iyam. Maka dia nampaklah di belakang pokok tu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pokok.
fasarul ghaibu indahu syahadah. Maka jadilah yang ghaib, yang tidak nampak dengan mata kasar itu sudah menjadi syahadah pula. Sudah menjadi nampak. Wal mulki malakutan wal mustaqbalu hala wal ati waqi'an. Maka dia yang mulki pada hari ini dia sudah menjadi malakut. Maksudnya hak di alam malakut tu dia sudah nampak macam mulki juga. Dan yang mana yang akan datang dia akan nampak pada hari ini. Ini dipanggil sebagai karamah. Sebenarnya semuanya ini berkait tentang karamah. Bila dia sudah menjadi hamba Allah yang soleh, maka Allah memberikan anugerah kepadanya, maka dia diberikan anugerah dengan perkara-perkara yang mana cari ataupun yang luar biasa. Dia tahu apa yang berlaku. Contohnya ada orang mari jumpa dia tahu dah orang ni begini, ada hajab begini. Itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, sebab dia adalah orang yang bertakwa pada Allah. Puncanya ialah daripada takwa. Wa fil hikam, dan telah berkata Syekh Ibn Athaillah dalam kitab Hikam, dia kata, "Lau asyraqa nurul yaqin fi qalbika la ra'aital akhirah aqrab min an tarhala ilaiha. Wala ra'aitaha bahjatad dunya wa kiswatal fana zahiratan 'alaiha." Dan jika terpancarlah nur yakin di dalam hati kamu, maka kamu akan melihat bahawasanya akhirat itu terlebih hampir daripada kamu akan pergi kepadanya. Dan kamu akan lihat bahawasanya bahjat dunia, kecantikan dunia ini, dan juga perhiasannya ialah zahir di atasnya. Maksudnya dia akan lebih nampak akhirat daripada dunia. Padahal akhirat tu dia kena ikut jalanan daripada mula dia hidup sehingga pada dia berpindah alam ke alam barzah. Itulah maksudnya perjalanan. Tetapi bila dia sudah terbuka ataupun telah bersinar hatinya dengan yakin, maka dia akhirat terdekat saja. Dia nampak, dia seolah-olah merasai pada mahsyar. Dia seolah-olah merasai berjalan ataupun meniti siratal mustaqim dan sebagainya, disebabkan oleh keyakinan itu. Maka yang saya sebut tadi, maka menyebabkan ruhnya itu mengawal akan jasadnya. Wa innama iqtasara al-haqqu ta'ala 'ala al-iman bil ghaib li'annahu huwal mukallaf bihi idh huwa alladhi yutiquhu